Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, muka surat 2. Nota ni muka surat 2. Nota kaki 3, nombor 3 tu. Cuba tengok nombor 3 tu. Dia berkait dengan tajuk lagi. Tajuk pertama di bawah Kitabul Ilmi iaitu Babu Fadlil Ilm, bab kelebihan ilmu. Jadi kelebihan ilmu nombor 3 tu, cuba tengok bawah tu. Jadi di sini kenapa Imam Bukhari kemukakan mula-mula sekali di bawah Kitabul Ilmi ni, mula-mula sekali Imam Bukhari kemukakan bab kelebihan ilmu itu. Tujuannya adalah untuk menggalakkan, ini sebagai targhib ataupun motivasi untuk pembaca supaya tertarik dan minat kepada ilmu. Jadi Imam Bukhari membuat bab tentang kelebihan ilmu. Kerana ilmu yang tidak diketahui kelebihan akan terbiar, terabai dan tidak diberikan perhatian. Manakala ilmu yang diketahui, dimaklumi ganjaran dan jaminannya akan diusahakan dengan penuh kesungguhan dan kesediaan untuk berkorban. Jadi hak ni sebenarnya dia tajuk besar ni sebenarnya. Kalau dalam kitab mana-mana pun bila nak membicarakan tentang ilmu tu akan disebut dulu kelebihan ilmu sebagai untuk motivasi lah. Sebabnya orang yang tahu kelebihan sesuatu yang dia nak lakukan itu, maka dia akan lebih bersemangat. Itu tujuannya. Dan itu menjadi metod lah. Quran sendiri dia akan sebut kelebihan orang beriman, kelebihan ilmu, kelebihan pergi masjid, semua dia ada fadilat dia. Itu untuk tujuan itulah. Jadi ilmu-ilmu dunia yang mana balasannya hanya sekadar kehidupan dunia ini sahaja, tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis kerana kelebihannya bersifat sementara. Seperti dunia ni juga bersifat sementara. Jadi maksud kelebihan ilmu ni dalam Quran sebut ni tanpa menafikan kelebihan ilmu-ilmu dunia ni, sebab ilmu akhirat ini ataupun ilmu agama tu sebenarnya dia lebih utama. Hak lain tu sebagai kita kata rentetan daripada ilmu akhirat itu. Oleh kerana kita berada di dunia, maka ilmu tentang hal-hal keduniaan juga penting. Dan akan datang kita akan bincang bahawa ilmu dunia ni pun kalau kita pandang, kita faham sunnah Nabi, kita boleh tukar dia jadi akhirat juga. Dari sudut manfaat. Walaupun asalnya ilmu dunia, tapi kalau kita guna dengan cara yang betul mengikut sunnah, dia boleh jadi kelebihan tu sampai ke akhirat juga. Sebab kita makan ni asalnya tidak ibadat, tapi kita boleh tukar makan minum kita tu, perbuatan rutin sebagai manusia, kita boleh tukar jadi kebaikan akhirat juga. Hak tu dengan cara mengikut sunnah lah. Mana kalau kita makan minum mengikut sunnah, dia jadi ibadat juga. Setengah-setengah tu sebut dia panggil ibadat ghairu mahdhah, ibadat umum. Jadi semua tu kita akan dapat kelebihan tu dengan sebab ada ilmu lah. Ilmu ke dia? Ilmu tentang sunnah. InsyaAllah jadi kita boleh tukar kehidupan biasa, amalan rutin tu dia jadi kelebihan tu sampai ke akhirat juga. Itu kelebihan orang Islam. Itu kelebihan orang Islam. Jadi mengetahui kelebihan ilmu Islam akan mengubah mentaliti seseorang. Jadi cara berfikir pun dia tidak setakat dunia. Bukan sekadar bijak sini, bijak pakalik sana. Bila seseorang tu faham ilmu akhirat, itu kelebihan dia. Dia boleh merubah cara berfikir seseorang. Dia akan membuatkan seseorang itu berterusan menimba ilmu, menyebarkannya dengan penuh kesungguhan,
mempunyai kesanggupan untuk berkorban, sentiasa berfikir untuk masa depan agama, walaupun tanpa tawaran istimewa dan juga habuai dunia. Walaupun tak leh duit banyak kita kata, walaupun tak leh habuai besar, dia tetap juga apa-apa, sebab kelebihan ilmu lebih diutamakan. Mengikut syarat Imam Bukhari dalam penyusunan kitab dia, ini dari segi metod lah, dari segi metod penyusunan kitab Sahih Bukhari ni, Imam Bukhari dia tidak akan mengulangi tajuk yang sama secara lengkap lah 2 kali ataupun lebih. Jadi pada bab yang ke-22, ni kalau boleh catat lah situ muka surat 15 tu, kalau kita balik alah depan tu muka surat 15 tu 150, kita akan jumpa pula tajuk kelebihan ilmu. Jadi ada pula pada bab yang ke-22 kelebihan ilmu. Jadi sekali tengok tu nampak berulang tajuk tu. Dah lah kita kata bab pertama ni sebut dah babu fadlil ilm. Tiba-tiba bab yang ke-22 pada muka surat 156 tu ada pula sebut tentang kelebihan ilmu. Sedangkan termasuk dalam metod penyusunan Sahih Bukhari ni, Imam Bukhari tidak akan membuat tajuk tu secara takrar, secara lengkap, berulang sepenuhnya. Tiba-tiba hak ni serupa tajuk antara bab pertama dan bab yang ke-22. Oleh kerana itu setengah ulama dia cuba memberikan jawapan bahawa mengikut nuskhah Sahih Bukhari yang lain, rangkai kata kelebihan ilmu itu tidak ada pun sebenarnya. Bahkan ayat yang sebenarnya hanyalah bab firman Allah. Ni. Jadi ada yang kata, dia kata bab pertama ni tak ada pun sebut tajuk babu fadli ilmi, tetapi babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah. Jadi babu fadli ilmi itu tak ada. Ada setengah tu kata gitu. Tapi hak ni khilaf lah. Ulama berbeza pandangan. Apa lagu tu? Jadi Hafiz Al-Aini berpendapat, dia kata perlu ditakwil perkataan fadlil ilm di sini dengan makna orang yang berilmu. Maknanya kalau kita nak takwil babu fadlil alim, babu fadlil alim, yakni perkataan al-ilm iaitu masdar, kata terbitan lah kalau dalam bahasa Melayu kita, kata terbitan. Kata terbitan di hadrat kalau makan, makanan, tu makanan tu kata terbitan. Bahasa Arab dia panggil masdar. Iaitu perkataan masdar dipakai dengan makna ismul fa'il. Al-ilm mana al-alim, itu isim fa'il, sirah isim fa'il. Jadi pendapat Hafiz Aini bagaimanapun menimbulkan kemusykilan yang lain pula, iaitu ada kemungkinan juga berlaku kesilapan yang berpunca daripada penyalin, atau mungkin juga telah berlaku jatuh kalimah. Tasih ni makna jatuh kalimah di sini maksud dia. Masa tulis tu terjatuh sesuatu kalimah. Hak nak ayatnya kelebihan orang berilmu. Tiba-tiba orang tu jadi hilang, terjatuh masa penyalin tu. Sebab nuskhah Bukhari ni ada 5. Kalau kita duk baca lah ni mengikut Firabri, anak murid Imam Bukhari, nama Firabri tu, nuskhah Firabri dia panggil. Baik. Dan kenapakah pula disebutkan firman Allah yang bermaksud Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu? Bukankah itu menunjukkan bahawa kelebihan yang dimaksudkan dalam bab pertama ni adalah kelebihan ilmu, bukan kelebihan orang berilmu? Sebab kalau kita tengok pada ayat Quran yang dibawa oleh Imam Bukhari, duk bincang dalam ayat Quran ni tentang ilmu, bukan tentang orang berilmu. Kelebihan ilmu tu sendiri. Ada yang kata begitu pula. Beliau menyatakan lagi, Syekh Badruddin Al-Aini menyatakan lagi bahawa orang yang berilmu menjadi lebih kerana ilmunya. Tetapi andaian ataupun dakwaan Syekh Badruddin Al-Aini ni agak jauh lah, agak jauh. Tu takwil tu jauh tu. Bahkan Maulana Mahmudul Hasan mentakwilkan perkataan fad tersebut dengan mengatakan bahawa bab pertama ini bertujuan menyatakan kelebihan ilmu. Tapi bab yang ke-22 pada muka surat 156 itulah dinyatakan pula tentang babu fadlil ilmi, maknanya lebihan ilmu. Maknanya selain daripada ilmu agama ni ada lagi ilmu-ilmu lain. Kok lebih daripada ilmu agama tu. Pecahlah kita kata. Lepas tu ataupun dengan maksud ilmu ni banyak,
Bukan ilmu dururi saja, bukan ilmu hak prinsip hak asas saja. Banyak ilmu ni. Jadi kalau kita kata begitu, maka mengikut Maulana Mahmudul Hasan, dia kena takdir gini. Babu ma zada min babi fadilil ilm. Dia kena takdir gitulah. Babu ma zada min babi fadilil ilm. Babu ma zada minal ilm, atau babu fadilil ilm, seperti ilmu-ilmu fardu kifayah. Babu ma zada minal ilmi, ini maksudnya bab ilmu-ilmu yang mazada ni, apa yang bertambah daripada ilmu, itulah makna ilmu-ilmu hak lain selain pada ilmu hak agama ni. Tu maksud dia. Ataupun kelebihan fadilil ilmi, babu fadilil ilmi, mana bab yang berbicara tentang lebihan-lebihan ilmu, mana ilmu-ilmu lain, itu makna fadilil ilm. Seperti ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni kadang-kadang dia tidak berkait dengan ilmu agama secara zahir pun. Contoh kita kata, misalnya kalau dalam kita ilmu tentang rawat bila kena penyakit sihir, orang panggil itu termasuk fardu kifayah. Orang Islam kena ada hak erti. Kalau tidak ada jumpa dengan orang-orang apa ni kita kata melakukan, yalah kita kata enggak ada. Kalau kita pergi buat dengan tak cap ada. Tapi kalau tak ada orang Islam yang erti ilmu tu, sedangkan penyakit hak sihir ni zaman Nabi pun ada dah. Tak boleh tolak tu, memang berlaku. Kalau pergi ke YSM pun, hospital YSM pun dia tak nak buat apa. Kadang-kadang dia suruh kita pergi cari Tok Momo. Tiba-tiba Tok Momo ni tak ada orang yang erti tentang orang panggil tauhid syirik ni. Ramai mana kita kata Tok Momo ni dari segi praktik dia tu terlibat dengan syirik banyak. Kalau jajak pergi boleh jumpa lah. Sebab anak pernah sampai 100 orang lebih kita pergi jumpa Tok Momo saja. Nengung kita air kata berat ni. Masa dia buat tu kita jadi kenaling. Dengar baca dia puja, kadang-kadang dia baca tak tahu gapo. Jadi kalau ada orang Islam reti ilmu hak kita panggil apa ni? Ruqyah syar'iyah ni. Hak tu termasuk dalam fardu kifayah. Kalau tak ada seorang abuk satu kapur dah habis tu. Dia kena ada hak reti. Tu contoh saja. Termasuklah ilmu-ilmu dunia lain ni. Ilmu ke dia pertukangan misalnya. Tu termasuk fardu kifayah juga tu. Maknanya orang yang terlibat dengan tukar kayu ke apa tu sebenarnya terlibat dengan apa-apa kemahiran lah yang menyenangkan orang lain, sebenarnya dia boleh pahala tu kalau dia faham agama. Hak dia buat tu bukan sekadar boleh duit saja, boleh pahala lah. Kalau tidak susah juga. Siapa ada setengah-setengah orang tu, kalau dia nak cari tukar tak kira baki pahit ke apa, memang dia cari hak jenis ngaji, hak reti, makna mayat tak tinggal. Dia kata kalau jenis tak mayat dia tak cari awal-awal lagi. Apa tu? Kalau boleh dia kata nak berkat. Ramai orang Islam bersemangat lagi tu. Jadi makna orang Islam yang betul-betul taat pada agama, kalau dia terlibat dalam ilmu fardu kifayah, dia ada kelebihan, bukan sekadar boleh duit ya. Jadi hak ni termasuk dalam tuntutan agama juga. Tu maksudnya. Ilmu yang sebegitu pun masih ada kelebihan. Ilmu fardu kifayah, ilmu-ilmu hak tidak khusus melibatkan akhirat lah. Zahirnya nampak dunia, hak ni pun ada kelebihan juga. Pahala dia boleh pahala, ada keistimewaan dia, dan tidak termasuk dalam perkara sia-sia kalau belajar tu. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda comelnya Islam seseorang tu, dia tidak buat sesuatu yang tak berguna. Lah ni ke ada sekolah khusus bahagian kemahiran. Payah juga kalau kampung kita tu lah. Misalnya ada satu tempat, ana pernah pergi pengalaman kuliah di luar Kelantan lah. Dia kata sini nak cari tukar hak jenis baki rumah hak sikit-sikit, bukan kata buat sebutir rumah nak tukar, nak repair ke apa, nak cari orang Melayu pun payah dia kata. Nak cari maksud cari orang Islam lah. Kita ni bukan resis, cuma kita nak cari tukar ni hak bayar zakat lah kira-kira. Tidak kata resis dak. Bagai tiga bagai tak apa betul lah mana benarnya. Jadi kita bercakap kita nak bantu orang Islam kita, itu tidak salah tu. Tapi bila otak manusia ni rosak macam-macam lah, dia mikir tak betul. Tak salah sikit abuk pun kita nak bantu ekonomi orang Islam. Tak
tak salah pun. Tapi kadang-kadang ada jenis gong ni nak. Dia kata salah. Tu lain cerita lah. Serabut juga kita kata. Jadi hak tu tak apa. Kadang-kadang tak ada. Patut lagu mana? Kita sebagai orang Islam sebenarnya lebih selesa kalau sekiranya orang yang terlibat dalam kemahiran tertentu orang Islam juga. Sebab apa? Sebab bila dia dapat kita kata hasil, kalau siapa mereka keluar zakat, dia pulangnya kepada orang Islam juga. Orang-orang yang miskin, orang kita panggil asnaf itu. Dan sebenarnya Islam gitu, sebab tu dia letak ekonomi termasuk dalam rukun Islam ekonomi. Zakat tu buat ekonomi lah tu. Tu kena faham tu. Tanpa kita menjatuhkan mana ekonomi orang yang tidak Islam. Tak ada usaha, tak ada niat pun gitu. Kalau ada niat gitu berdosa kita. Tu orang panggil persaingan yang sehat. Supaya zaman Nabi lah. Nabi pernah sebut pada orang kafir, gapo dia rugi kamu kalau masuk Islam. Bahkan hak tidak masuk Islam, kalau dia bersifat zimmi, dia tetap juga ekonomi dia terjamin. Sebab orang Islam zaman Nabi pun pergi berurusan dalam ekonomi dengan orang yang tidak Islam ni. Pergi bukan tak pergi. Sebab kita lah. Sebab kita. Cumanya semangat orang Islam tu. Jadi hak tu termasuk dalam fardu kifayah juga tu. Bagaimana pula dengan ilmu yang memang utama dan berguna dunia dan akhirat? Bayangkan kalau ilmu tu dia bukan setakat ilmu duniawi, tapi dia berkait dengan ukhrawi tu. Lagilah. Misalnya kita kata contoh, ilmu ni ana sebut ni berdasarkan kepada Yusuf Qaradawi pada sebut dalam beberapa artikel dia. Misalnya penguasaan ilmu teknologi maklumat. Penguasaan ilmu learning, penyebaran ilmu ni dia satu teknologi, satu perniagaan, orang jadi kaya. Bagaimana kita nak mempercepatkan dia punya penyebaran maklumat? Dia ada satu ilmu khusus dan hak ni dianggap sebagai industri sekarang. Teknologi dengan menguasai media komputer. Hak ni sebenarnya bagi kita lah zaman kita sekarang, dia bukan sekadar ilmu dunia dah ni. Menguasai teknologi maklumat bukan sekadar ilmu dunia, tapi hak tu akhirat tu. Kalau umat Islam tidak boleh kuasai hak tu, dia akan ketinggalan jauh. Hak ni maksud dia. Jadi dulu tak ada pun komputer tu, tapi dia berkait dengan penyebaran ilmu. Ilmu ni cuba kita tengoklah, kalau kita bacalah dalam kajian kenapa ayat Quran yang mula-mula turun bab ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Berapa ayat mula-mula turun? 5 ayat tu, 5 ayat tu mula-mula turun. Lepas tu baki lagi surah tu, selepas tu turun tu bab ilmu tu. Nak ayatnya orang Islam ni, khususnya umat akhir zaman ni, dia kena umat yang berilmu. Dan ilmu tu kena ta'rif molek lah, ilmu tu gapo dia. Hak mula-mula sekali hak kena belajar ilmu gapo dia. Ni lah yang dimaksudkan dalam bab ni. Hak ni, hak ilmu dunia tu dia rentikkan saja. Jadi hak tu sebab tu kita akan jumpa dalam nota Maulana buat ni, kenapa Allah tidak sebut khusus ilmu dunia gini-gini dalam Quran. Sebab hal tu manusia boleh fikir sendiri tu. Berdasar pada pengalaman, kajian-kajian akan sentiasa keluar mustajadat, maklumat-maklumat baru. Itu boleh diperolehi hasil daripada ilmu tajribah, ilmu pengalaman itu. Tapi hak akhirat ni tak boleh ni. Akhirat dia tak boleh melalui pengalaman. Dia mesti melalui wahyu. Ilmu agama dia mesti melalui wahyu. Nak ayat kelebihan satu-satu amalan tak boleh mesyuarat tu, dia kena ambil daripada Nabi, tak boleh. Walaupun kita suruh besar kata buat seragam pun kita tak boleh nak buat hal tu. Tak boleh hadirat. Nak ayat kelebihan ilmu ni tak boleh. Walaupun nampak warak setara mana pun, dia hak tu mesti daripada Nabi. Jangan duk nipulah hak nyanyi kat orang. Serabut perut kita kelih no. Musim-musim ni kat tubik habis dah, lubang mana pun tubik no. Jadi kena berhati-hati kita orang Islam ni kena cerdiklah. Ilmu ni ilmu ke dia, ilmu agama. Ilmu agama ni mesti balighu anni wala, mesti sapa ke Nabi. Syarat dia. Kalau tidak tak boleh. Ni macam-macam tubik Baik, seterusnya. Seterusnya, cuba tengok seterusnya yang keempat tu, nota kati yang keempat tu. Diberikan ilmu ni. Ambil pada muka surat 2 lagi. Bab yang pertama
kelebihan ilmu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah mengangkat di kalangan kamu orang-orang beriman. Itu satu fakta. Fakta yang kedua, satu fasa, satu bahagian. Mana Allah mengangkat di kalangan kamu orang-orang beriman. Dan Allah juga mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Baik, cuba tengok nota yang keempat. Firman Allah ini jelas menunjukkan perkaitan yang sangat rapat di antara iman dan ilmu. Ia juga menunjukkan orang yang beriman dan berilmu memang mempunyai kelebihan. Allah menaikkan mereka ke darjat-darjat yang tinggi dan memuliakan mereka melebihi orang-orang lain. Baik, secara umumnya begitu. Itu kenyataan secara umum. Baik, tambahan perkataan minkum. Cuba perhati semula, tengok teks pada muka surat 2 tu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, garis ataupun bulatkan pada minkum itu. Hak situ dia nak bincang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, minkum itu, walladhina utul ilm. Selepas tu tak ada minkum, darajat. Baik, tambahan perkataan minkum selepas yarfa'illahu alladhina amanu, ada minkum selepas itu. Dalam firman Allah ini menunjukkan orang-orang yang beriman diberikan kelebihan itu. Darjat itulah kelebihan itu, mana darajat tu. Mana orang yang beriman di kalangan kamu, Allah angkat apa? Angkat darajat, beberapa darjat. Dan secara tidak langsung ayat ini bermaksud Allah menuntut dan mendorong manusia supaya beriman. Orang beriman ni tak kira lah dia tu jahil ke dia orang awam biasa, orang kampung biasa. Bila kata beriman tu sendiri ada kelebihan yang dikatakan darajat itu. Yalah, kalau paling tidak, paling basicnya orang beriman ni, kalau dia jahil, katalah dia tak beramal pun dengan agama, tapi iman masih ada, kalau masuk neraka pun tak kekal. Tu paling basic kita kata. Kalau masuk neraka tu. Baik, tu paling-paling itulah kita kata tu. Baik, ketiadaan perkataan minkum walladzina utul ilm. Selepas tu tak ada disebut minkum. Selepas walladzina utul ilm tidak disebut minkum, ia bererti tidak semestinya orang yang tidak beriman, potong berilmu tu tersilap tu. Tidak semestinya orang yang tidak beriman tidak mempunyai apa-apa kelebihan. Kadang-kadang walaupun dia kafir pun, bila ada ilmu, kita Islam pun boleh ambil manfaat dengan dia. Bukan berilmu tu silap tu. Ni berlaku tashif juga ni. Tashif. Kena sebut beriman. Sebab kalau kita tengok huraian bawah tu, memang dia tak sesuai. Bukan tak sesuai, mana tak silap lah tu. Dan orang-orang berilmu bukan dari kalangan kamu. Kalau kalangan kamu, makna orang berilmu, orang beriman ni, orang berilmu tak kira lah orang beriman ke orang tidak beriman. Bila dia ada ilmu, tetap ada kelebihan. Cuma kelebihan tu berbeza lah. Boleh ada kelebihan tu dunia saja. Banyak hadirat mana orang yang tidak Islam ni, bila dia ada ilmu, orang Islam tak ada, kita ambil manfaat dengan dia. Banyak. Contoh kalau di Malaysia kita lah, kita kata hak mudah ni, contoh mudah tu kita dengar, kita kata kapal terbang. Kira-kiranya orang tidak Islam lah buat. Ingat mudah ke? Kena ada ilmu tu. Tak boleh buat terkalu ke tu. Proses nak sampai secanggih tu melalui proses pengalaman. Orang panggil kesinambungan ilmu tu. Bukan main tu. Tapi kita boleh ambil banyaklah manfaat dia. Boleh pergi Mekah, kita kata tu cara kapung. Boleh pergi Mekah. Banyak lagi perkara-perkara lain. Dulu satu ketika kalau di Kelantan, ni ingat lagi. Ni sekitar tahun berapa? Tahun 91. Wallahu alam. Tak tahulah lah ni. Dulu kalau nak cari tu kejal, payah katlah orang Islam kita. Tidak gitu. Sebelum ada beberapa tempat tu lah. Lepas tu kalau nak cari tempat jual jahat besar-besar ni, tak ada orang Islam kita. Lepas tu ilmu tetap tu dulu payah nak cari. Guru saya pun sebut, pergi cari Kota Baru, lepel nak jadi jumpa. Tapi kalau Kedah Cina banyak kita boleh cari. Kita boleh ambil manfaat juga. Itu contoh. Ada juga kelebihan. Kita pun berasa Allah mujur ada dia. Kita pun sebut mujur ada dia. Banyak berlaku kita. Walaupun dia tidak beriman. Sebab itulah situ kena buat
Tidak semestinya orang, kalau kita kata tidak semestinya orang tidak berilmu, tidak mempunyai apa, dak hak ni, nak ayatnya orang berilmu ada kelebihan, supaya orang berilmu ada kelebihan. Kalau dia tidak berilmu, dan orang berilmu ni kalau dia tidak berilmu tetap ada kelebihan. Apatah kalau lagi dia tu orang berilmu dia berilmu pula. Tu dalam huraian bawah. Jadi kena baikilah situ tu. Potong berilmu tu mana beriman. Jangan kita kata orang berilmu ni kalau tidak beriman tak ada manfaat lah. Sedar, ada juga manfaat dunia. Seseorang mukmin biasa jauh. Orang mukmin biasa pun jauh lebih baik. Orang mukmin hak biasa-biasa apa kita lah, kita tahu orang mukmin hak biasa-biasa. Jauh lebih baik di sisi Allah daripada seorang yang berilmu tapi tak beriman. Ini kerana seringkali terdapat orang yang tidak beriman, kalau dia mempelajari sesuatu ilmu yang tidak berguna langsung untuk kemanusiaan. Banyak berlaku gitu. Kadang-kadang orang yang tidak beriman ni hak dia belajar tu langsung tak berguna, bahkan membahayakan. Tapi kalau orang beriman sungguh, dia tak cari ilmu yang tidak ada mana. Misalnya ilmu hitam misalnya. Ilmu tu khusus untuk akhirat orang. Belajar tu haram dah. Tapi ramai mana orang belajar, niat dia pun tak molek dah. Misalnya guru anak sebut. Saja nak sebut ni. Guru anak pun tak ayat ilmu ni. Dia pun dulu ada satu ilmu, tak sebutlah mana ni, sebab guru anak tu dia sebut di tempat ni ada ilmu. Ni ilmu ni tak ada faedah langsung. Buat nyanyi kat orang. Dia ada satu ilmu untuk kalau kita baca, kita tuju pada orang, sebut nama dia boleh jadi inzal, boleh jadi tu bi aimani. Tu dia panggil ilmu hitam. Nak akhir nak kau. Oh tak cakap mandilah kau itu. No. Ada jenis lagu tu. Ada. Tu. Lepas tu ada seorang tu ayat saya dia ilmu tu. Saya pun tulis lah. Ilmu ni dia macam ilmu pelik lah. Dia telah buat beberapa kali. Dia pergi beli minyak kereta, dia bui 10 ya kau tu cucuk 40. Beberapa kali tu. Anak kata dia ni ilmu neraka ni katanya. Orang kata paruk boleh kata ni. Dia kata ada macam ilmu lagu tu dia kena beramal. Banyak dia berzikir malam beratus-ratus. Tu ada jenis ilmu lagu tu tidak iktibar dalam agama. Haram belajar tu sebab dia tak ada faedah. Tak ada faedah. Ni orang panggil sihir, ilmu sihir. Saya Umar bila orang tanya masyirku, apa itu syirik? Dia jawab lalu, asyirku as-sihru. Syirik ni sihir lah. Dia kaya lalu. Bukan hak tu yang kita nak maksudkan di sini. Hak dikata walladzina utul ilma darajat, walaupun dia tidak beriman tapi tetap dia angkat juga darjat dia oleh kerana dia ada ilmu tapi dia tak beriman, tetap juga dia angkat darjat di sini maknanya kelebihan. Ilmu ini yang ada berlaku kenaikan darjat tu, ilmu ni ilmu yang berguna. Cuma kalau dia tidak beriman, dia tak rasalah manfaat tu sampai akhirat. Tapi kalau orang berilmu tu beriman pula, dengan ilmu dia tu boleh mengangkat darjat dia sampai ke hari akhirat, bukan darjat duniawi saja. Itu maksud dia. Tapi kalau ilmu orang panggil ilmu hitam tadi, saya sebut dua contoh ni, tak ada faedah lah. Dunia akhirat pun tak ada faedah. Bahkan adanya dosa. Misalnya ilmu menundukkan manusia, hak tu haram belajar. Jadi bodoh tu lelaki dia. Malah sebutlah anak pernah tengok ni. Dia guna nasi tu, dia tok celah kaki dia. Anak pernah tengok. Saja nak tahu sebab tu anak kata 100 orang lebih kita jumpa untuk umum. Macam-macam maklumat. Siapa kita kata hak ni dah ni hak dalam kitab sebut kata haram ni. Jadi bodoh tu laki dia perobok dia. Orang tengok juga napa saya tu laki dia dak tu laki dia jadi gang ni. Nya guna ilmu tu. Tu tak leh. Guru saya tu dia kata tak leh ni dosa besar ni. Jadi kita sudah kawal dia, maknanya dia tidak guna akal dia tu. Ada jenis Allah bui. Tu dia panggil sihir. Dalam agama kita dia panggil sihir. Tu berdosa tak boleh. Dan ilmu gini ni dia tidak melalui proses yang bersih. Misalnya dia guna barang-barang kotor. Boleh kata lagu tu ni dalam pemerhatian lah. Ilmu hitam dia tak guna barang-barang yang bersih. Tidak bersifat taharah, praktik dia tidak. Misalnya kalau nak sebut ni nak ayat contoh, hak ni haram, jangan terlibat langsung lah kita. Jangan terlibat wisokongnya pun. Misalnya anak pernah tengok anak ada cokoh dalam majlis tu, kita nak tengok uish kata
dia nak memisahkan ni hak pesen orang lain giwak nak suruh cerah tu, dia guna katak hijau. Katak tu dia buat belakang perut dia tu, lepas tu dia ada bubuh lah. Misalnya cebis pakaian dalam perempuan tu dia masuk, lepas tu ada beberapa jenis rambut dalam katak hijau, dia jahit mana tu kelik tu. Anak kata berdosa besar ni. Tu dia panggil sihir, tak boleh haram tu. Haram waktu tu. Tapi Tuhan jadi kadang-kadang lah. Tuhan nak uji tu umur, nak uji kau itu. Hak tu tak termasuk dalam perbincangan kita ni. Kena ingat hak tu. Hak tu memang hak tu berdosa besar. Baik. Baik, cuba tengok lagi. Cuba tengok 102 surah Baqarah. Jadi ilmu yang tidak berguna langsung untuk manusia tu, biasanya kalau orang Islam dia tak akan belajar, kecuali orang Islam tu yang sudah rosak dah akhlak dia, baru dia belajar ilmu-ilmu yang langsung tidak ada manfaat, malah membahayakan. Hak ni serupalah firman Allah ni, seperti yang Allah gambarkan dalam firman ni. Ni ilmu yang tidak termasuk dalam perbincangan kita. Ilmu ni kalau belajar dia tidak naik darjat, tetapi dia jadi madarrah tu dunia dan akhirat lebih besar lagi madarrah dia, risiko, kesan buruk dia. Cuba kita tengok ni. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan, yang membahayakan dan tidak berguna kepada mereka sendiri pun. Mungkin di hari dalam dunia ni boleh duit banyak, orang puji dia, tapi hari akhirat kita tengok selepas ni lah, ada selepas ni. Mana orang ni terdedah pada bakar api neraka, na'uzubillah min zalik. Ya, orang Melayu kita ni berat kalau dulu lon ni ya boleh kira sikit. Kalau dulu tak nanti ke pergi alik sian ni. Kapur-kapur kita ni ada ilmu-ilmu lagu ni. Nak suruh cerah macam-macam. Ni hak ni pengalaman anak yang teruk tak teruk orang Melayu kita. Nak boleh ke jadi setara ni. Kadang-kadang ambil, minta maaf lah nak sebut, kadang-kadang setengah tutup mau minta, kita panggil lah ni tuala wanita, nak ambil darah hik dia tu. Anda tahu, anda tengok, kata dahsyat. Tapi orang lagu ni kalau rakyat pun dia kata ikhtiar, itu yang belakang ialah ikhtiar. Anda pernah sebut juga, ada sebut, tapi marah lah, kata ikhtiar nak masuk neraka ni lagi ni. Orang lagu ni tak payah baca hadis, kena sebut begitu ya. No. Minta tu darah hik di kain tuala wanita ke apa tu. Okay? Apa? Nak sihir lah. Tu sebab tu anak kata dia guna benda-benda kotor. Benda-benda kotor. Sebab itulah Ibn Taymiyah kata ni pengalaman, sebab Ibn Taymiyah ni salah seorang yang tahu juga tentang ilmu ni, dan dia juga pernah merawat orang yang kena ganggu oleh makhluk halus ni. Antara kenyataan dia kata perempuan ni ketika dia dalam keadaan haid, itulah sebenarnya kalau zaman-zaman dulu pengalaman-pengalaman manusia jahat-jahat ni, masa perempuan haid itulah dia akan sihir perempuan tu. Sebab perempuan ni ketika haid ni kan, dia tubuh dia lemah. Kena pula masa haid tak boleh baca Quran langsung. Baca buku gila-gila tak apa. Baca Quran tak boleh. Masa tu lagilah jauh dalam semaya pun duk. Lepas tu nak berzikir pula, nak baca Quran pun tak boleh. Quran tu paling besar zikir, tak boleh pula misalnya. Waktu tu waktu yang kira-kira paling mudah untuk disihir wanita tu. Dia sebut dalam kitab. Jadi ilmu-ilmu begitu termasuk ilmu yang mendapat murka Allah. Na'udzubillah min zalik. Baik, perkataan darajat, cuba perhati perkataan darajat disebutkan dalam bentuk nakirah. Ni bagi orang belajar bahasa Arab lah. Nakirah ni maknanya tidak bersifat khusus. Darjat ni dari ikutlah darjat gapo pun. Asal darjat. Tidak disebut darjat tu dalam bentuk macam mana. Dengan makna ta'zim. Tapi di sini nakirah ni dengan makna ta'zim. Sebut di sini darajat ni, kalau ngaji bahasa Arab ni kadang-kadang satu isim tu disebut dengan nakirah, lepas tu jamak pula, nakirah dalam bentuk jamak. Kadang-kadang dia tidak memberi makna umum, dia dengan maksud li ta'zim. Tu tujuan sebut nakirah, untuk mengagungkan dan membesarkan serta memuliakan darjat tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan dengan darjat dan kedudukan yang diberikan oleh manusia. Jadi sesiapa yang diberikan ilmu oleh Allah, khususnya ilmu agama lah,
Lepas tu dia tahu pula tentang ilmu dunia misalnya, Allah akan bui pada darjat. Darjat yang dimaksudkan di sini difaham daripada perkataan nakirah ini. Darjat ini maknanya penghargaan Allah yang Allah beri pada berilmu ni lebih daripada penghargaan manusia. Kalau manusia ni dia bui duit pada orang ilmu, kadang-kadang dia bui pencen, dia bui rumah, menghargai. Sebab bahkan kadang-kadang dia anggap sebagai aset negara orang berilmu dalam ilmu yang orang lain jarang tahu. Misalnya dalam negara 7 orang tahu tentang ilmu tu, tentang kajian, tentang dia ilmu nuklear kan misalnya, kok peringkat tinggi. Kadang-kadang kajian akan bui tanah, bui pencen banyak, gaji pun beratus-ratus ribu kadang-kadang. Tapi Allah bui besar lagi daripada tu. Itu nak ayat gitu, ya? Selain itu, ia juga menyatakan bahawa darjat tersebut bukan satu tetapi banyak. Jadi nakirah di sini juga digunakan untuk perkara yang tidak maklum dan tidak diketahui secara terperinci. Jadi darjat-darjat tu, dia contoh darjat itu. Tak tahu. Kerana darjat yang diberikan oleh Allah tidak diketahui bentuk rupanya. Seperti ganjaran pahala tu sebanyak mana, tak ada. Nabi pun tak boleh nak ayat. Sebab kita ni maya subuh belaka dengan tu imamnya, dengan makmum selamat tu, kita kata tak sama ke pahala apa buat kita? Tak. Mesti ke tu imam tu dia banyak pahala pada makmum? Tak mesti. Jadi tak tahu. Sebabnya semaya ni pahala lebih tak lebih dia mesti menepati dua perkara paling asal lah. Khudu' dan khusyuk. Khudu' ni mana perbuatan zahir itu serupa dengan Nabi. Khusyuk ni hati dia fokus pada Allah. Bermula dengan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum tu, dia lebih banyak fokus. Kalau seorang tu boleh fokus semua, tak pernah nak terlitah pergi kepada dunia, semua ingat pada Allah 100%, satu saat pun tidak melencong daripada ingat pada Allah, tu hebat benar lah tu. Kalau boleh setara tu. Tapi kalau kita kata berlaku khayal ke ataupun dia ingat benda lain tapi lebih banyak ingat pada Allah, pahala dia lebih besar. Jadi pahala lebih besar bergantung pada khudu', yakni kedudukan zahir dia serupa dengan cara Nabi, dan juga hati dia lebih banyak fokus pada Allah. Itu nilai dia semaya tu. Nilai dia. Jadi tak sama tu. Jadi lagu itulah juga darjat sini maksudnya gapo dia hakikat sebenarnya. Tu tak tahu. Termasuk dalam perkara gaib yang Allah dan Nabi tidak beritahu kepada kita. Jadi amal kebaikan yang terhasil daripada ilmu yang dimiliki seseorang yang berilmu pula tidak dinyatakan secara terperinci. Apa yang disebutkan hanyalah sebagai balasan-balasan yang istimewa. Jadi sebagai orang Islam, kita kena percaya dan kena yakin bahawa darjat kelebihan orang beriman yang dinyatakan oleh Allah tentu lebih istimewa dan tidak sama dengan darjat dunia. Sesuai dengan firman Allah, ma'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada pada kamu akan hilang dan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Jadi kalau orang belajar ilmu dengan maksud nak dunia, kadang-kadang belajar agama pun dengan maksud dunia, dia akan dapat dunia tu. Dia akan dapat dunia tu. Boleh duit boleh duit. Tu kena jaga molek kena jaga molek. Sebab syaitan dia akan ganggulah. Semakin orang itu tinggi ilmu, semakin besar gangguan itu. Gangguan ke dia nak memesongkan kita supaya tak dapat pahala akhirat. Tak dapat akhirat. Dengan ilmu dapat dunia saja. Tu syaitan nak. Jadi nampak hebat di dunia, hari akhirat terbengkalai hidup dia. Masa depan kita umat Islam ni akhirat tu. Tu masa depan kita sebenarnya. Jadi syaitan ni dia ganggu akhirat tu. Dunia ni biar nampak hebat, tapi akhirat tak dapat apa pun. Itu berlaku kepada kebanyakan manusia. Jadi kita orang Islam ni nak supaya kita dapat keistimewaan dunia akhirat, inilah kalau dalam bab ilmu pun ikhlas, kena jaga molek. Kena jaga molek. Misalnya kalau mengajar ni dok. Misalnya mengajar ni bulat gatan nak duit misalnya dok. Supol tak kira lah mengajar di sekolah mengajar mana. Memang dia akan dapat duit tu. Bukan kata orang ikhlas saja dapat dunia. Tak. Kadang-kadang orang tak ikhlas ni lebih banyak lagi dunia dia dapat. Tapi akhirat tak dapat. Tu bahaya tu. Sebab apa? Seorang tu dia rasa seronok dengan dunia begitu. Jadi maknanya syaitan telah berjaya. Nak sebut pun sensitif, tapi benda ni baru 2-3 hari baru kan. Biar nak sebut juga untuk peringatan kepada kita semualah, kepada kita semua no. Ni adalah bukan beberapa, ni satu tempat masjid lah.
Dia sebut, dia kata dia sebut kanan lah. Kita pun dengar juga dia sebut, kita pun jadi beringat juga, takut kita murid kita pun mengajar juga. Dia kata dia sebut ni secara umum saja ni peringatan ni. Oh, dia kata ustaz tu, dia kata dia sebut ada beberapa ustaz lah. Dulu dia kata kalau kita panggil kita bayar 200 dia tu. Tapi lah ni tak boleh, dia kata dia nak sampai 1,000. Satu kuliah sejam setengah. Dia sebut gitu. Kita pun neng bukan apa dah. Sebab kita pun nak duit banyak juga kita pun. No. Anak kalau bayar 5,000, anak nak. Tidak gitu. Anak suruh raya, suruh buat lah, kata hamba tak si 5,000 hamba suruh pelawak lah. No. Orang panggil hati manusia. Tapi dia ada lagi perkara yang kena berhati-hati. Waktu guru kita dulu pun masa akhir pengajian pun dia ada, kalau dengar ilmu ngaji dengan anak, kalau niat nak dunia anak tak halal, anak tak akan mengaku anak murid. Sebab apa tu? Dia bahaya, syaitan ganggu lalu. Syaitan ganggu lalu. Kena beringatlah. Jadi bila dia sebut tu, anak ni bukan maksud untuk ngudu siapa-siapa, tidak, untuk peringatan supaya kalau kita ngajar tak kira lah ilmu dunia, ilmu gapo, kalau niat nak duit, bulak getek nak duit, dia kata tak, kita akan dapat duit lah. Supaya hadis niat tu lah, hadis innamal amal binniyat kan. So hadis tu gapo-gapo tak kira. Kalau ilmu agama lagi lah, sepatut dengan ilmu agama boleh dunia akhirat. Ni boleh dunia saja. Hak ilmu dunia pun, zahir dunia tu pun, kalau kita buat dengan cara betul, boleh akhirat juga. Tapi kalau buat dengan cara tak betul, niat tak betul, kerana nak dunia. Siapa ketua dakwah tu kata, kita bincang dengan ustaz tu, duk minta kurang, supaya jual lembu juga minta kurang. Tak boleh kurang, dia tak apalah, dia kata untuk sekali ni lah dia beri 800. Orang kata supaya jual kambing pula nak mengajar ni. Dia sebut kan, nengu kita, minta lah kita doa lah hati, minta lah aku tidak jadi lagu tu. Dia kata sekali ni dia beri 800, lepas ni tak boleh kena 1,000. Parok tu. Kita pun nengu. Tu bahaya tu kalau kena. Memanglah duit banyak panas sebut kan ni lah. Anak kalau orang tahu ustaz, kalau masjid ni dia beri 200, masjid beri 5,000, anak giat 5,000. Tidak gitu. Cumanya takut boleh 5,000 tu lah. Sebab tu masalah banyak tak banyak ni, dia sebenarnya bukan mutlak. Maksud anaknya kalau orang beri, kita ambil berapa pun supaya kita mengajarlah. Hak mengajar di sekolah tu subjek ni lain bayar. Hak ngaji bahasa Inggeris, mengajar bahasa Inggeris lain dia bayar. Kat kementerian bayar lain. Itu tidak termasuk dalam perbincangan kita. Niat kita tu. Ni siapa berunding dia pun sebut. Hak tu ketua dakwah tu kata, dia kata selepas kita kira minta kurang lah. Dia kata tak apalah kita wilayah tu. Ni pun sekali, lepas ni tak boleh lah. Dia sebut gitu. Kata parok. Tapi bagai-bagai lagu ni dia pakai PA dia lah. Dia tidak dia diri. Sopo ya hadrak bagai mengarut lagu tu. Tak sah buat gitulah. Jadi dia akan tersekat ilmu tu. Ilmu jadi sekat. Tak molek gitu. Bagi anak tak sesuai. Takut jadi ni kita dah bincang lah. Ni kita sebut ni atas kita sendiri. Kita semua ni pun ada terlibat juga dengan ilmu ni, bapak kita ni pun. Bila terlibat ilmu orang bayar, kena beringat. Bab ni kena beringat. Takut jadi saja. Sebab apa? Syaitan dia nak menang lah tu. Dia nak menang biar kita ni rugi akhirat. Tak apa untuk dunia, tak apalah. Tapi biar rugi akhirat. Tu target syaitan. Sebab itulah bab ni ada khusus bab ada talbisu iblis Ibnul Jauzi tu. Tu na'udzubillah min zalik. Kena beringat lah. Kena beringat. Ni banyak tempat dah anda jumpa ni. Jadi kena beringat. Beringat tu maksudnya bukan maksud anaknya tak boleh terima bayaran tu. Imam Fakhrul Razi bincang dah bab boleh ke tidak. Boleh. Sayyidina Bakar pun naik bulan awal tu tak saya ambil gaji masa jadi khalifah, dia takut salah dalam agama. Tapi terpaksa bekerja lah untuk anak. Sayyidina Umar kata tak boleh, dia kata. Kita nak dia ni biar dia fikir otak dia 100% dia fikir pada pemerintah. Utility dia tu kita sesat. Terpaksa beri gaji. Bahkan Sayyidina Bakar bila dia mula-mula beri gaji tu, bila dia guna tu ada lebih duit, dia hantar balik. Dia hantar balik pada Baitul Mal. Itu panduan kita dalam kehidupan ni. Kalau orang beri kita ambil, banyak pun kita ambil. Tapi jangan sampai mereka jadi syaitan boleh tipu kita. Tu maksud anaknya. Bukan kata tak boleh. Sebab setengah orang tu dia alasan gini. Dia kata artis tu sah lagu 5 minit 5,000.
Mu ni artis kau. Tu kias ma'al farid. Kias rosok tu. Tak boleh gitu. Ini peringatan untuk saya sendiri lah. Peringatan untuk saya sendiri. Tu kita sebut gitu tu ada untuk peringatan, tidak ada maksud yang tidak baik. Sebab kita nak bincang batu ni, batulah kita nak bincang. Sebab kita nak pergi jauh lagi ni, kena faham dulu. Orang ngajar pun termasuk dalam ilmu, orang ngaji pun dalam bab ilmu ni juga. Semua tu akan dapat pahala kalau ikut sistem agama, dan dia akan dapat dosa kalau dia langgar sistem agama tu. Baik, ana ambil sikit lagi. Begitulah juga kelebihan seorang mukmin yang berilmu, maknanya darjat dia tu naik tu sesuai dengan keilmuan dia lah. Misalnya nak ambil contoh lah, kita ambil contoh misalnya ni Imam Bukhari ni. Imam Bukhari ni, Imam Bukhari ni ada kitab dia ni, mana-mana pun belajar di universiti buat kajian kitab dia ni. Kadang-kadang orang petik pula, ambil satu-satu bab tu hura pula, boleh jadi buku khusus pula. Hadis-hadis dia, cuba bayangkan dengan keilmuan dia ni, sebanyak mana dia boleh pahala, sebanyak mana dia boleh pahala. Dan anda baca dalam beberapa kenyataan tentang bagaimana proses dia menyusun ni. Setiap kali nak buat tajuk solat 2 rakaat, nak masuk hadis solat, selesai solat pula, salah satu sebab dia supaya dapat berkat. Dia tak siwi langsung syaitan ganggu dia masa dia susun kitab ni. Dan banyak juga penyusunan ni Bukhari dia buat di Raudhah tu. Raudhah tu tempat tu lah, Raudhah di Masjid Madinah tu lah. Ma bainal mimbari tu kan, Nabi kata antara kubur aku, rumah aku ni dengan mimbar aku ni, tempat solat aku dengan mimbar aku ni ada satu tempat kecil ya, tempat tu ya, supaya kita pergi tu lah. Kalau dia bubuk sampai kes nak telah uzuk tu no. Tu. Gitulah hadirat. Baik. Kemudian hak nombor 5 tu kita bincang semula kita bincang minggu depan lah nombor 5 tu. Jadi ana sestakat tu lalu. Jadi kena berhati-hatilah, mudah-mudahan apa yang ana sebut ni kita faham dalam konteks yang positif lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.